Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Hauzan bin Kadi. Hari ini kumpulan saya ingin menyampaikan tentang teori sukan bola jaring yang anda semua patut ketahui. Bola jaring adalah sukan berpasukan tanpa sentuhan yang berasal daripada Amerika Syarikat yang menyerupai sukan bola keranjang dan dimainkan dalam lingkungan 7 orang wanita dalam satu pasukan. Antara manfaat yang terdapat dalam sukan bola jaring iaitu dapat mengoptimumkan keupayaan fizikal seseorang. Sukan bola jaring ini juga mengajar seseorang itu betapa pentingnya kerjasama dalam satu pasukan untuk memperoleh sesuatu kejayaan dan mengajar seseorang untuk sentiasa berdisiplin. Terdapat banyak info yang akan kami sampaikan pada hari ini. Antara kandungannya ialah sejarah dan tokoh sukan bola jaring, alat dan peralatan dalam sukan bola jaring, posisi dan peranan pemain, peraturan sukan bola jaring, cara bermain dan isyarat-isyarat yang diberikan oleh pengadil dalam sukan bola jaring. Anda semua minat ke untuk mengetahui lebih mendalam apa itu sukan bola jaring? Kalau anda semua ingin mengetahui lebih lanjut, saksikanlah video ini sehingga ke penghujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atika binti Al-Karim. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan sejarah bola jaring. Bola jaring merupakan permainan yang dimainkan oleh dua pasukan. Permainan ini melibatkan kemahiran asas seperti mengejar dan menerima bola, pergerakan, mengelak, menghadang dan menjaring. Permainan bola jaring merupakan sukan yang dimainkan dalam kalangan wanita. Perkembangan yang pesat dalam sukan ini telah meletakkannya sebagai salah satu sukan bertaraf antarabangsa yang diminati khasnya di negara-negara Commonwealth. Dr. James Knight Smith, seorang rakyat Kanada, telah memperkenalkan sukan ini sebagai sukan dalaman di Amerika Syarikat dalam tahun 1891. Beliau menggunakan bola yang besar supaya mudah untuk menerima dan mengejar serta tidak boleh berlari dengan bola. Bakul dipasang di tempat yang tinggi sebagai gol. Dr. James Knight Smith menetapkan 13 undang-undang bagi permainan ini. Permainan ini bertambah popular apabila jaring diperkenalkan dan undang-undang serta aspek kemudahan dimurnikan. Bola jaring atau asalnya dikenali sebagai bola bakul atau basketball dibawa ke England dari Amerika Syarikat oleh Dr. Toles semasa beliau melawat Kolej P.T. Osterberg dalam tahun 1885. Beliau memperkenalkan permainan ini dengan cara menjaringkan bola ke dalam bakul sampah. Sejarah bola jaring di Malaysia pula, pada asalnya bola jaring telah diperkenalkan di tanah Melayu oleh mubalik-mubalik Kristian dari England kepada murid-murid sekolah rendah Inggeris di negeri-negeri Selat pada zaman pemerintahan British. Pada lewat 1960-an, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM ditubuhkan dan di bawah kepimpinan pengerusi teknik Puan Teh Gin Sui. Bola jaring mula berkembang dengan meluas dari 1970-an hingga lewat 1980-an. Bola jaring di Malaysia telah dimainkan dalam kalangan wanita di sekolah, di kolej, universiti serta jabatan kerajaan dan kelab. Persatuan Bola Jaring Selangor adalah
merupakan persatuan pertama yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftar pada awal 1970-an. Keadaan ini diikuti oleh beberapa negeri lain seperti Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang. Kesemua persatuan-persatuan negeri ini bergabung dengan Persatuan Bola Jaring Malaysia (PBJM). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amni Batisha binti Muhammad. Sekarang saya akan menceritakan tentang tokoh pemain bola jaring di Malaysia. Okey, sebelum itu untuk pengetahuan awak semua, bola jaring ini dicipta oleh seorang wanita yang bernama Clara Gregory Bell. Beliau merupakan seorang peneraju dalam sukan wanita. Oleh itu sudah jelas bahawa bola jaring ini dicipta khusus untuk para wanita. Seterusnya kita beralih kepada 3 Sri Kandi Sukan SEA 2017 yang menyumbang pingat emas menerusi acara bola jaring. Kemenangan ini meleburkan kemarau 16 tahun penantian pingat emas melalui acara bola jaring. 3 Sri Kandi ini tidak lain tidak bukan merupakan pemain-pemain kebangsaan bola jaring iaitu Nur Fariha Razak, An Najwa dan Ashikin Kamal Zaman. Ketiga-tiga pemain ini menjadi contoh kepada pemain-pemain kebangsaan yang lain supaya lebih giat berusaha dan bersemangat untuk mengharumkan nama Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Aniza, Kak Mimi dan juga Abang Akmal serta tidak lupa kepada para pelajar sekalian. Saya Nur Nadira binti Rahmat daripada ISMP Pendidikan Khas. Sebentar tadi kita telah pun mendengar serba sedikit mengenai penubuhan dan juga sejarah mengenai permainan bola jaring. Tetapi pada hari ini saya Cikgu Nadira bersama dengan Cikgu Rushda akan menceritakan dengan lebih lanjut mengenai alat dan juga peralatan yang akan digunakan semasa bermain bola jaring. Boleh ke kalau permainan bola jaring menggunakan bola yang sama ketika bermain bola sepak? Semestinya tidak boleh ya para pelajar kerana ianya boleh mendatangkan kecederaan kepada pemain bola jaring. Disebabkan itu juga adanya bola yang dicipta khusus untuk permainan bola jaring sahaja. Kalau para pelajar ingin tahu dengan lebih lanjut mengenai bola apa yang digunakan untuk permainan bola jaring, saya akan serahkan kepada Cikgu Rushda untuk ceritakan dengan lebih lanjut kepada para pelajar semua. Okey, baiklah Cikgu Nadira, terima kasih. Assalamualaikum semua. Saya Rushda Ashki binti Ma'uskudin akan menerangkan tentang peralatan dalam permainan bola jaring. Okey, nama pun bola jaring, betul tak? Okey, saiz bola jaring adalah 5, manakala ukul lilit adalah 99 cm hingga 102 cm. Berat bola jaring adalah 6.35 hingga 7.26 kg, manakala diperbuat daripada kulit atau getah. Peralatan yang kedua ialah tiang gol. Tiang gol bola jaring mempunyai ketinggian 3.05 meter iaitu bersamaan dengan 10 kaki. Diperbuat daripada besi. Ukul lilit berjaring adalah 380 mm bersamaan 15 inci, manakala dicacahkan di kawasan D, kedua-dua kawasan D. Okey, faham ke tak? Okey, seterusnya kita akan dengar apa pula kata Cikgu Nadira tentang peralatan dalam permainan bola jaring. Sebenarnya permainan bola jaring boleh dimainkan secara terbuka, outdoor, ataupun secara tertutup, indoor. Jika permainan bola jaring dijalankan secara outdoor, gelanggang bola jaring perlulah di antara gelanggang jenis berumput ataupun gelanggang jenis bersimen seperti mana para pelajar main di UKSI tempoh hari. Untuk contoh bagi gelanggang jenis berumput, kebiasaannya ada di mana-mana sekolah rendah seperti mana yang para pelajar perempuan, saya pasti anda semua pernah bermain di gelanggang bola jaring yang jenis berumput. Untuk permainan bola jaring secara tertutup ataupun indoor,
Kebiasaannya akan dijalankan di dalam dewan tertutup yang mempunyai sama ada gelanggang jenis bersimen ataupun gelanggang jenis berpaket ataupun berkayu. Walaupun terdapat begitu banyak jenis gelanggang untuk permainan bola jaring ini, reka bentuk untuk setiap gelanggang tersebut tetap sama. Setiap kawasan yang berada di gelanggang bola jaring ini bertujuan untuk menetapkan posisi untuk pemain-pemain bola jaring semasa bertanding. Untuk pemain bola jaring, pemain perlu memakai pakaian seragam, iaitu memakai baju t-shirt, iaitu t-shirt yang sesuai untuk bersukan, berkasut dan juga sama ada berseluar pendek ataupun berseluar panjang. Selain itu, pemain bola jaring juga perlu memakai satu lagi jenis pakaian yang dipanggil sebagai bib. Saya rasa para pelajar semua tidak asing lagi dengan bib ini kerana anda semua dah tengok pakaian ini semasa pertandingan bola jaring di UPSI tempoh hari. Okey. Dan yang terakhir ialah dari segi pemakaian kasut. Kasut untuk pemain bola jaring perlulah terdiri daripada bahan-bahan yang ringan supaya dapat memudahkan pemain untuk bergerak semasa bertanding. Itu saja daripada saya, Cikgu Nadira dan Cikgu Rushda untuk bahagian alat dan peralatan untuk permainan bola jaring. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marliatul Azma binti Muhammad. Okey, pada hari ini saya akan terangkan tentang posisi dalam permainan bola jaring. Okey, dalam permainan bola jaring terdapat 7 orang pemain. Setiap pemain mempunyai posisi masing-masing. Antaranya ialah GS. GS ialah goal shooter. Seterusnya GK sebagai goalkeeper. Seterusnya GA sebagai goal attack. Seterusnya GD sebagai goal defense dan double D sebagai wing defense, double A sebagai wing attack dan akhir sekali ialah center. Sekarang saya akan terangkan tentang posisi pemain bola jaring di dalam gelanggang. Okey, sebelum memulakan permainan, setiap pemain perlu mengambilkan posisi masing-masing. Okey, dalam gelanggang terdapat 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, bahagian pertama dan kelima iaitu dalam bulatan D terdapat GS dan GK. Bahagian kedua dan 4 terdapat WA, WD, GA dan GD, mana bahagian yang ketiga iaitu terdapat center. Okey, semasa permainan bermula, posisi GS hanya boleh berada pada bahagian 1 dan 2 sahaja. Manakala bagi posisi WA akan boleh berada pada bahagian 2 dan bahagian 3. Bagi posisi GA boleh berada pada bahagian 1, 2 dan 3. Seterusnya untuk center boleh berada bahagian 2, 3 dan 4, itu kecuali kawasan D. Bagi posisi WD boleh berada pada bahagian 3 dan 4. Bagi posisi GD boleh berada pada bahagian 3, 4 dan 5. Manakala bagi posisi GK hanya boleh berada pada bahagian 4 dan 5. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Cik Nadira binti Cik Abdul Malik dan hari ini saya akan menerangkan tentang peranan ahli pasukan dalam permainan bola jaring. Okey, saya akan mulakan dengan GK atau lebih dikenali sebagai goalkeeper. GK ini berperanan untuk menjaga penjaring gol pihak lawan di dalam kawasan jaringan ataupun di luar kawasan jaringan. Antara tugas yang diberikan kepada GK adalah menjaga kawasan jaringan dan menghalang penyerang di dalam kawasan jaringan. Terdapat beberapa peranan yang dibawa oleh GD atau Goal Defense. Seperti yang anda lihat, terdapat di sebelah saya ini terdapat peranan-peranan yang dibawa oleh GD. Yang pertama adalah menjaga dan mengawal penyerang gol atau GF di pihak lawan di kawasan
tengah, di kawasan gol dan di kawasan jaringan. Tugas utama seorang GT adalah menghalang gol daripada membuat jaringan. Dengan cara, GT boleh menghalang hantaran atau mengawal mana-mana pemain di kawasan tengah dan di kawasan jaringan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang WD atau Wing Defense. Okey, WD merupakan pemain pertahanan bagi pasukan bola jaring. Ini kerana peranan WD adalah menghalang gerak-geri dan hantaran yang ditujukan oleh penyerang sayap iaitu WA ke bulatan jaringan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pemain tengah atau juga dikenali sebagai center. Center memainkan peranan yang amat penting dalam pasukan bola jaring kerana ia ditugaskan sebagai penyerang dan membuat hantaran di kawasan tengah pada awal permainan. Menerangkan tentang WA atau juga dikenali sebagai wing attack. Okey, WA juga berperanan sebagai penyerang dan ditugaskan untuk menghantar bola dari kawasan tengah ke kawasan jaringan. Selalunya, WA akan menghantar bola kepada penjaring dan penyerang gol dengan kerjasama pemain tengah, iaitu center. Sekarang saya akan menerangkan tentang peranan yang dibawa oleh pemain GA atau juga dikenali sebagai goal attack. GA ini ditugaskan sebagai penjaring. GA juga akan bekerjasama dengan pemain tengah, penyerang sayap dan penjaring gol di dalam permainan bola jaring. Selain itu, GA turut menerima hantaran bola di kawasan tengah dan juga bertindak sebagai penyerang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pemain terakhir dalam pasukan bola jaring, iaitu GS atau juga dikenali sebagai goal shooter. Seperti itu namanya, begitulah tugasnya juga. GS telah ditugaskan sebagai penjaring gol bagi pasukan bola jaring. Selalunya, GS akan dipilih daripada mereka yang mahir dalam membuat jaringan. Okey, saya telah menerangkan mengenai ke-7 peranan bagi setiap ahli pasukan dalam pasukan bola jaring. Seterusnya, kawan saya akan menerangkan tentang posisi-posisi bagi setiap ahli pasukan bola jaring tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama diberi Nur Syazani Izzati binti Syuhaimi. Okey, hari ini saya akan berceritakan tentang peraturan dan undang-undang bola jaring. Okey, yang pertama sekali yang kita kena tahu adalah lebih kawasan. Okey, apa maksud dengan lebih kawasan ni? Okey, maksud dia adalah tidak boleh dihantar lebih daripada kawasan tanpa disentuh atau ditangkap oleh pemain. Okey, yang kedua adalah gerak kaki. Okey, gerak kaki ni pemain tidak dibenarkan mengheret atau menggunakan kaki untuk mendarat. Okey, yang ketiga adalah hantaran ke dalam diberi kepada pasukan lawan jika bola keluar daripada gelanggang. Okey, nombor 4, hantaran tengah. Okey, hantaran tengah diambil secara bergilir-gilir selepas setiap jaringan gol. Okey, yang kelima adalah permainan dimulakan dengan hantaran tengah. Okey. Nombor 6 adalah memulakan permainan. Okey, nombor 7. Pengadil diadili oleh 2 orang pengadil. Okey, nombor 8. Pasukan akan tukar kawasan gol pada separuh masa. Okey, nombor 9 pula. Tempoh permainan. Okey, tempoh permainan ada 2 bahagian. Okey, satu untuk 20 minit bagi setiap permainan dan 5 minit lagi untuk masa rehat. Okey, nombor 10 adalah bilangan pemain. Okey, setiap pemain harus terdiri daripada 7 orang pemain dan juga 5 orang pemain simpanan. Okey, nombor 11, offside. Okey, apa maksud offside ini? Pemain dengan bola atau tanpa bola dianggap keluar kawasan jika memasuki mana-mana kawasan selain daripada kawasan dia. Maksudnya,
dia orang tu dia pegang bola, dia main bola tu. Okey, tapi jika dia masuk kawasan orang lain, kiranya bola tu dianggap keluar kawasan. Okey, nombor 12 adalah halangan. Okey, apa maksud halangan? Pemain tidak boleh menghalang pihak lawan yang memegang bola tersebut. Okey, contohnya jarak halangan tu start daripada 0.9 meter iaitu 3 kaki. Okey, jarak tu dia dikira apabila start orang tu mendaratkan kaki dia. Okey. Yang terakhir adalah sentuhan. Okey, pemain tak boleh bersentuhan dengan pihak lawan, sama ada sengaja atau tidak. So, orang yang main ni, pihak A dengan pihak B tak boleh nak sentuh orang yang pegang bola tu, sama ada sengaja atau tidak. Walaupun kita rasa kita geram dengan orang tu sebab dia ambil bola kita, tapi kita tak boleh nak tolak dia ke, nak suka hati, tarik baju dia ke, tak boleh. Itu yang terakhir. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum semua. Hari tu kita dah dengar tentang kemahiran cara pemain bola jaring kan? Okey, hari ni cikgu nak ajar awak semua tentang cara-cara untuk kita menjaring dan cara-cara kita untuk membaling. Okey, yang pertama, cara-cara untuk menjaring. Okey semua, dalam bola jaring, menjaring bola adalah perkara yang sangat penting bagi mendapatkan mata. Okey, cara yang pertama, ni bola. Dan maaflah sebab cikgu tak ada bola jaring, tempat bola jaring, so kita guna basketball je. Okey, cara yang pertama, badan mestilah tegak dan mestilah kita kena pegang bola kan. Okey, mata kita mestilah tengok ke arah jaring. Okey, angkat bola, rendahkan badan dan jaring. Siap. Okey, kalau kita tengok dekat dalam gelanggang bola jaring, dekat dengan yang bola jaring tu dia ada garis sandi kan. Okey, untuk GS atau GA yang nak belajar shoot bola atau nak belajar untuk menjaringkan bola, kita boleh ikut garis sandi tu untuk menjaringkan bola. Okey, latihan untuk menjaringkan bola ni sangatlah penting. Sebab bila banyak kita berlatih, lagi banyaklah bola kita boleh masuk. Okey, dalam bola jaring kita boleh menjaring menggunakan satu kaki saja. Okey, cara dia macam mana? Cara dia apabila kita dapat bola, okey, macam tu, kita boleh gerakkan mana-mana saja kaki kita. Ini kalau kita ambil bola dan kaki kita kedua-duanya berpijak kat lantai. Okey, cara dia kita perlu ke depan dan kaki ni angkatkan. Okey, lepas tu cara dia sama. Kita tengok kepada jaring dan jaring. Okey semua, sekarang Cikgu Fatihah nak ajar awak semua tentang latihan kemahiran membaling. Okey, semua tahu kan balingan bola adalah penting. Sebab kalau kita tak tahu cara kita untuk membaling, macam mana kita nak bagi bola kat kawan kita kan? So, jom saksikan. Okey, yang pertama ialah hantaran aras dada. Okey, untuk hantaran aras dada ni, kita boleh membuat latihan menggunakan hantaran mengikut arah jam. Okey, caranya ialah setiap ahli kumpulan perlu membuat satu bulatan besar dan mereka perlu membaling bola mengikut arah. Okay, cara yang kedua ialah hantaran semula. Cara hantaran semula ialah seorang pemain perlu ada dekat sini dan rakan-rakannya perlu ada di hadapan dia. Okey, caranya pemain yang utama ni perlu hantarkan bola kepada rakan dia dan rakannya pula kena hantar semula kepada dia. Cara yang ketiga ialah hantaran berpasangan. Okey, untuk hantaran berpasangan ni perlu ada dua orang pemain dan mereka perlu menghantar bola bergila-gila secara berpasangan. Okey, seterusnya ialah latihan bagi hantaran aras bahu. Okey, latihan yang pertama ialah hantaran zigzag. Okey, bagi hantaran zigzag, cara-cara dia perlu ada 5 orang pemain. Okey, saya bagi nama. Pemain pertama ialah X1, X2, X3, X4 dan X5. Okey, prosedur dia macam ni. Setiap pelajar perlu berdiri mengikut urutan zigzag. Maksudnya, X1 perlu kat sini, X2 kat sini, X3 kat sini, X4 kat sini dan X5 kat sini. Okey, cara-caranya ialah pelajar daripada X1 perlu membaling bola kepada X2 dan X2 perlu membaling bola kepada X3 dan X3 perlu membaling bola kepada X4 dan diikuti kepada X5. Yang ketiga ialah latihan untuk membuat hantaran lantun. Okey, latihan yang pertama ialah latihan lantun bertiga. Okey, cara-caranya ialah X1 perlu membaling bola kepada X2 secara lantunan. Okey, dan X2 perlu membaling bola secara lantunan juga kepada X3 dan X3 perlu membaling bola secara lantunan kepada X1 kembali. Dan cara ini perlu dilakukan secara berterusan. Okey, cara yang keempat ialah latihan untuk hantaran lob tinggi. Okey, latihan yang boleh kita lakukan ialah latihan square ball. Okey, cara-caranya ialah perlu ada 4 orang pemain iaitu pemain A, pemain B, pemain C dan pemain D. Okey, setiap orang pemain perlu membentuk segi 4, membuat bentuk segi 4 iaitu pemain A, pemain B, pemain C dan pemain D dalam bentuk segi 4 tau. Okey, pemain A perlu menghantar bola lob iaitu bola secara tinggi kepada pemain B. Pemain B perlu hantar kepada C dan C perlu hantar kepada D. Okey, cara ni perlu secara berterusan dan perlu menggunakan hantaran lontaran tinggi.
Baik, itu sahaja daripada Cikgu Fatihah. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya dapat dan faham apa yang Cikgu ajar. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum, nama saya Umi Nabi Habibti Karim. Saya akan terangkan tentang beberapa strategi dan juga cara bermain bola jaring. Yang pertama, saya akan terangkan strategi untuk mengelakkan pihak lawan mendapat bola. Kita boleh menggunakan teknik menghadang. Menghadang ada 4, iaitu menghadang di belakang pihak lawan, menghadang membelakangkan pihak lawan dan menghadap pihak lawan dan juga menghadang di sisi pihak lawan. Kita boleh pilih salah satu teknik ini untuk diaplikasikan dalam permainan kita. Seterusnya kita juga boleh melompat dan menepis bola keluar ataupun menepis bola kepada pasukan kita supaya pihak lawan tidak mendapat bola. Seterusnya adalah strategi untuk melepaskan diri daripada pihak lawan supaya kita dapat bola daripada pasukan kita. Kita boleh menggunakan teknik mengacah. Kita berpura-pura untuk keluar ke kiri padahal kita akan keluar ke kanan. Di samping itu, kita juga boleh menggunakan teknik lantunan. Pasukan kita akan memasing bola kepada kita secara teknik lantunan. Kita akan menangkap bola daripada pasukan kita. Teknik ini akan dapat mengelirukan pihak lawan, terutamanya pihak lawan yang lebih tinggi daripada kita. Sekarang saya akan terangkan tentang cara bermain bola jaring. Sebelum tu saya akan tunjukkan kepada anda semua satu replika gelanggang bola jaring. Jom kita tengok. Saya akan terangkan satu persatu kepada anda semua. Ini adalah gelanggang bola jaring. Di hujung gelanggang adalah tiang gol. Oranye ini adalah pasukan oranye, manakala hijau ini adalah pasukan hijau. Merah ini adalah bola dan putih ini adalah pengadil. Setiap pasukan akan mempunyai 7 orang pemain, di mana dalam satu gelanggang akan mempunyai 14 orang pemain, iaitu 2 pasukan yang berlawan. Jom kita mula. Pemain tengah bagi pasukan oranye akan mula membuat lontaran yang pertama, manakala pemain tengah pihak lawan akan berada jarak 3 kaki daripada pusat bulatan. Sebaik sahaja pengadil meniupkan wisil, pemain tengah boleh memasingkan bola kepada WA ataupun GA. Walau bagaimanapun, WD dan juga GD boleh menerima bola daripada pemain tengah. WA perlu membuat langkah ke hadapan dan center akan memasing bola ke WA. Center berlari dan WA boleh memasing bola kepada center. Center memasing bola kepada GS dan GS terus shoot bola ke dalam jaringan gol. Sekiranya bola masuk ke dalam jaringan gol, ini bermaksud pasukan oranye akan mendapat 1 mata. Bola akan kembali ke tengah dan akan dibawa oleh pemain tengah bagi pasukan hijau pula untuk meneruskan perlawanan. Saya ingin memberi peringatan, setiap pemain mestilah mengetahui posisi mereka di mana dan kawasan mana yang mereka boleh masuk dan kawasan mana yang mereka tak boleh masuk. Di samping itu, mereka juga perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan semasa mereka berada dalam gelanggang. Sekiranya mereka ingkar, mereka akan dikenakan hukuman oleh pengadil. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Tracy John dan saya akan menunjukkan isyarat-isyarat yang digunakan oleh para pengadil dalam permainan bola jaring.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada sesi ini anda semua bersama dengan Cikgu Nabila. Awak semua dah belajar kan apa yang cikgu-cikgu tadi ajarkan tentang teori bola jaring? Okey, sekarang kita akan bersoal jawab dengan cikgu. Okey, adakah ini bola jaring? Bukan. Ini bukan bola jaring. Ini bola jaring. Soalan cikgu yang seterusnya, berapakah pemain dalam permainan bola jaring? Ada 7 pemain utama dalam permainan bola jaring dan 3 pemain simpanan. Betul ke anda jawab tu? Soalan terakhir, di manakah kedudukan goal shooter dalam padang dan apakah peranannya? Di manakah kedudukan GS? Ya, betul. Kedudukan GS adalah pada nombor 1 dan 5. Peranan goal shooter adalah untuk menjaringkan gol sebanyak yang boleh dan mereka mesti mahir dalam kemahiran menjaringkan gol. Hai, saya Syakina. Hari ini saya akan menyambung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar tadi anda semua telah dengar penjelasan yang sangat panjang dijelaskan oleh rakan-rakan saya berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Mengenai apa? Bola jaring. Betul. Oleh yang demikian, mesti anda semua dah faham kan apa yang rakan-rakan saya jelaskan? Oleh itu, jom kita jalankan sesi soal jawab bersama-sama berkenaan dengan topik bola jaring ni. Saya tahu anda semua mesti power nak jawab soalan ni kan? Saya ada whistle ni. Jom kita keluar main bola jaring sama-sama. Soalan saya, siapakah yang berpasangan dengan WA dalam sebuah gelanggang bola jaring? WA ialah wing attack. Beliau akan duduk berpasangan dengan WD atau lebih dikenali sebagai wing defense di dalam gelanggang bola jaring. Apakah maksud isyarat tangan di dalam video? Isyarat tangan yang ditunjukkan di dalam video menunjukkan kesilapan footwork atau gerak kaki. Kesalahan ini boleh memberikan peluang kepada pihak lawan untuk memegang bola dan meneruskan permainan. Selesai sudah perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan topik bola jaring. Itu saja dari saya. Terima kasih.